kita lihat pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, jawapan dia 526. So, siapa yang dah buat, tandakan right jawapan awak tu, kira betul. Siapa yang hantar kat Ustazah tu Ustazah kira untuk markah lain pula. Yang ni untuk semakan awak sendiri. Soalan nombor 3, jawab. Tanda right dekat yang ada nombor 3 tu. Soalan nombor 3, awak tanda right kat situ. Ya, boleh minum air. Okey, soalan nombor 4. Kempen hijaukan bumi. Pokok dekat Bandar Jaya, pokok di Bandar Jaya ada 201. Tapi pokok di Bandar Maju 38 kurang daripada Bandar Jaya. Bila dia cakap kurang, maksudnya Bandar Maju tu sikit sangat daripada Bandar Jaya. Macam mana nak tahu berapa banyak di Bandar Maju? 201 tolak 38. Okay, ini cara nak dapatkan bilangan pokok di Bandar Maju. Okay, yang ni dah kira ke belum? Ada yang dah kira ke belum? Ada tak yang belum kira? Nombor 4. Soalan nombor 4, muka surat 55. Soalan nombor 4, muka surat 55. Dah kira ke belum? Saya nak tahu, ada tak yang belum lagi buat soalan ni? Sebut saya. Siapa yang belum buat lagi soalan nombor 4? Okay, siapa yang... Oh, Amna. Okay, ada tak yang dah buat? Yang dah buat ni, simak jawapan Kalau tolak awak betul, jawapan dia ialah 163. Yang belum buat jangan buat sekarang. Buat waktu habis kelas nanti. Okay. So, siapa yang siap, jawapan dia sama dengan Ustazah 163. Tandakan right dekat nombor 4 tu. 163. Okey, siapa yang belum buat soalan ni, kena buat sendiri. Nanti buat sendiri dekat rumah. Lepas tu hantar kat Ustazah guna Google Form tu. Okey, 201 tolak 38. Ustazah terangkan siapa yang dah siap. Siapa yang dah siap soalan ni tapi jawapan dia salah, cuba sebut saya. Jawapan dia bukan 163. Siapa yang jawapan dia lain? Nombor 4 ni. Dia dah buat tapi dia dapat jawapan yang salah. Cuba bagi tahu Ustazah siapa? Sebut saya. Ada tak? Ada. Oh, okey. So, untuk 201 tolak 38, 1 boleh tolak 8, 1 tak boleh tolak 8. Jadi, kita nak pinjam kat sifar ni tak boleh sebab sifar ni tak ada nilai. Okay, kita kena bagi sifar ni kaya dulu. Sifar ni kena ada nilai dulu. So, kita buat sifar pinjam 2. 2 jadi 1. Sifar ni jadi 10. So, sekarang dia dah jadi kaya kat sini. 10. 1 boleh tolak 8. 1 tak boleh tolak 8. 1 pinjam kat sebelah. Sifar dah jadi 10. So, dia dah kaya kat situ. Pinjam dekat 10. 10 jadi 9. 1 jadi 11. So, 11 tolak 8, 3. 9 tolak 3, 6. 1 terus turunkan. Jadilah jawapan dia 163. Kalau awak dah siap, jawapan awak sama. So, awak tanda right dekat soalan nombor 4 tu 163. Oh, saya betul lah. Okay, tanda right dekat nombor 4. Nombor 4 tu tanda right. Okay, kalau awak punya jawapan soalan nombor 3 tu sama. Jadi, tanda right dekat nombor 3 tu 526. Tanda right. Soalan 55. Soalan 55 dah siap ke belum? Ataupun belum lagi?
Muka surat 55. Muka surat 55. Yang baru masuk kelas, buka muka surat 55, buku aktiviti. Jangan lupa baca doa sendiri. Yang kawan-kawan awak ni, Ustazah dah bacakan doa sekali tadi. Okey. Okey, untuk soalan nombor 5 pula, jumlah tinggi Menara Kuala Lumpur. Ustazah nak minta Khalid baca. Silakan Khalid, jumlah tinggi. Bacakan soalan nombor 5. Petronas. Khalid baca daripada buku Khalid. Jangan baca dekat Ustazah punya slide. Baca dekat buku awak. Nanti sakit mata awak. Baca kat buku awak. Okey, berapakah tinggi menara berkembar Petronas? Kita ada dua sekarang ni. Jumlah tinggi. Jumlah tu maksudnya apa? Tambah ke tolak? Tambah. Okey, jumlah maksudnya tambah. Hasil tambah tinggi Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar Petronas ialah 873. Sekarang dia bagi Kuala Lumpur je 421. Berapa pula tinggi kembar Petronas tu? Okay, ni jumlah tinggi Menara KL. KL tu Kuala Lumpur. Ustazah singkatkan Kuala Lumpur jadi KL. Menara KL. Menara Berkembar Petronas, Ustazah pendekkan dia jadi Menara Petronas. Okay, Menara KL tambah dengan Menara Petronas akan jadi jumlah tinggi dia 873 M. M ni meter, nanti awak akan belajar waktu sukatan. So, saya sebut M dulu buat masa ni. So, sekarang kita tahu Menara Kuala Lumpur ialah 421 M. So, Menara KL tambah Menara Petronas sama dengan 873 M. Menara KL ni 421 M. So, berapa Menara Petronas ni tinggi dia? 873 tolak 421 barulah awak dapat tinggi Menara Berkembar Petronas. Okey, siapa yang buat operasi tolak sebut saya. Okey. Okey. So sekarang ni boleh Ustazah nak tahu tak jawapan awak apa? Okey, kita tengok sama tak? Yes, betul. 452. So, siapa yang jawab sama dengan Ustazah tanda right. Siapa yang belum lagi jawab, jangan jawab. Jangan salin jawapan. Awak buat sendiri di rumah okey. Okay, seterusnya Ustazah bagi rehat 3 minit untuk awak pergi ke tandas atau minum air. Okey. Jadi Ustazah akan masuk pada penyelesaian masalah darab dan bahagi pula. Okey, penyelesaian masalah darab. Soalan ni Ustazah kategorikan sebagai penyelesaian masalah darab. Soalan nombor 1, Ustazah nak minta Umar Al-Fatih dan juga Akil Ishraf on mikrofon sekarang. Umar Al-Fatih dan Akil Ishraf on mikrofon. Okey, bacakan soalan nombor 1.
Berapakah jumlah penumpang? Okey, bawah tu nak tulis ada berapa buah van? Okey, 9. Sebuah van bawa berapa orang? Okey, betul, 8 orang. Okey, jadi semua dengarkan jawapan daripada Akhi Ishraf. So, tulis di jawapan masing-masing. Muka surat 85, soalan nombor 1. Ada 9 buah van dan sebuah van bawa 8 orang. Okay, sekarang ni berapakah jumlah penumpang? Sebelum ni Ustazah ada sebutkan kalau jumlah kita kena tambah. Tapi kalau awak lihat kat sini kita ada 9 van. Kalau Ustazah nak tambahkan setiap van tu 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Ustazah nak kena tambah 8 tu 9 kali. Penat tak? Penat. So, kena buat apa? Kena buat operasi darab. Siapa boleh bagi Ustazah apa ayat matematik darab yang kita boleh buat kat sini? Apa ayat matematik dia? Berapa darab berapa? Okey, betul. 9 darab 8. Ataupun kita boleh sebut juga 8 darab 9. Sama je dua-dua tu. So, tengok balik. Kita ada 9 buah van. Ustazah tak jumpa gambar van. Ustazah jumpa gambar kereta je. So, ada 9 buah van. Dan setiap van ni perlukan 8 orang. 8 orang dalam setiap van ni. So, 8 orang, 8 orang, 8 orang, 8 orang, 8 orang. Jadi, ada berapa nombor 9 dekat sini? Ada 9 nombor 9. Ada 9 kali nombor 8. Ada berapa nombor 8? Ada 9 kali nombor 8 kat situ. Okey. 9 kali 8 ialah 9 darab 8. So, berapa 9 darab 8? Siapa boleh ingat? Macam mana sifir 8? 72. So, boleh tulis terus ayat matematik dia. 9 darab 8 sama dengan 72. Macam mana nak buat sifir 8? Macam mana nak buat sifir 8? Kok ada yang dah lupa. 8 tu ditambah 9 kali. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Jadi, cari 9 darab 8. 9 darab 8, 72. Jangan lupa kotak besar dekat tepi tu, kira. Kira dekat tepi tu, kotak tu kena tulis bentuk lazim bagi darab ni 9 darab 8. So, awak kena buat bentuk lazim dia. Okay, untuk soalan nombor 2 dan 3, Ustazah tak akan tunjukkan jawapan tapi kita akan baca soalan dia. Okey, soalan nombor 2, Ustazah nak minta Adli Danish dan Aklan Daniel. Adli Danish dan Aklan Daniel on microphone. Okey, bacakan soalan nombor 2. Adli Danish dan Aklan Daniel. Husna. Tu Husna. Okey, saya baca Pohlin. Nanti dulu. Okey, Adli jadi Pohlin. Aklan Daniel jadi Husna. Okey, silakan Adli. Adli jadi Pohlin. Saya baca. Okey, Aklan Daniel jadi Husna. Baca, Aklan. Saya baca. Okey, 5 kali bilangan buku yang kamu baca. 5 kali bilangan buku yang kamu baca.
Berapakah buku yang dibaca oleh Husna? Pohlin baca berapa, Adli? Pohlin baca berapa? Okey, jadi semua orang tulis 5 buah buku kat situ. Okey, Husna baca berapa tu? Akalan Daniel. Husna baca 5 kali bilangan buku Pohlin. 5 kali bilangan buku Pohlin. Okey. So, siapa boleh bagi tahu Ustazah macam mana nak dapatkan bilangan buku yang dibaca oleh Husna ni? Macam mana nak buat? Kena guna darab ataupun bahagi? 5 kali 5. 5 kali kan? 5 kali bilangan buku Pohlin maksudnya 5 kali 5 ataupun 5 darab 5. So, jadi selesaikan soalan ni. Tuliskan ayat matematik dia 5 darab 5 sama dengan berapa 5 darab 5. Cuba selesaikan sendiri. Ustazah tak akan bagi jawapan. Sebabnya jawapan dia awak kena tangkap gambar. Jawapan dia nanti akhir kelas awak akan kena tangkap gambar jawapan ni dan hantar pada Ustazah. Jawapan awak ni akan dikira sebagai markah ujian lisan di dalam kelas. Okey, Ustazah tak akan bagi jawapan kat awak. Okey, seterusnya Ustazah pergi pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 Ustazah nak minta pada Aish Amshar dan Akil Muhaimin untuk baca. Aish Amshar sila on mikrofon. Akil Muhaimin sila on mikrofon awak. Aish Amshar ada tak Aish Amshar? Okey ada. Okey baca. Ada 7. Okey. Ada berapa ekor pepatung tu? Ada 7 Ada 7 ekor. Seekor ada 4 sayap. Okay, sekarang ni kalau nak kira jumlah sayap, jumlah memanglah kena tambah. Tapi takkan awak nak buat tambah banyak kali. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. So, apa operasi dia dekat sini? Siapa boleh bagi tahu Ustazah apa operasi dia? Apa ayat matematik dia? Darab ke bahagi? Ingat bila kita buat tambah banyak kali, tadi kita sebut pasal van kan? Yang ada 9 van, dalam tu ada 8 orang. Lepas tu Ustazah suruh tambah 8 banyak kali. Tambah yang banyak kali, 8 tambah 8 tambah 8. Maksudnya dia suruh darab. 9 darab 8. Okay, kalau yang ni, ada 7 ekor pepatung. Setiap ekor ada 4 sayap. Dia tanya berapa semua sayap bagi 7 tu. Takkan awak nak tambah 4 tu 7 kali. So, kita kena guna apa? Darab ke bahagi? Kalau awak tahu guna darab, awak tulis dekat dalam ruangan chat tu darab. Kalau awak rasa dia bahagi, awak tulis dekat chat tu bahagi. Kalau tak nak on mikrofon, cuba tulis. Tambah berulang kali. So, kalau tambah berulang kali, maksudnya kena darab. Ada 7 ekor pepatung dan ada 4 sayap. Yes, betul Ziad. Ada 4 sayap. Seekor je ada 4. Seekor je ada 4. Kita nak jadikan dia semua sayap tu berapa?
So, 7 darab 4. Ataupun 4 darab 7. 4 ditambah sebanyak 7 kali. Sebab tu kita guna darab. Okay, selesaikan soalan ni sendiri dan jangan lupa macam saya sebutkan tadi, lepas kelas baru tangkap gambar, akhir kelas nanti ataupun waktu malam nanti tak apa. Awak tangkap gambar bagi pada ustazah, kena hantar guna Google Classroom. Okay, hantar melalui Google Classroom. Seterusnya kita pergi pada muka surat 86. Aktiviti kotak besar tu macam mana nak buat ni? Kotak besar ni kita guna, nampak tak kotak besar kira. Kira ni kita kena buat sifir darab dia. Nampak ni? 9 darab 8. Kena buat bentuk lazim. Sama macam soalan nombor 1. Soalan nombor 2 dan 3 pun awak kena buat bentuk lazim dalam dia. Dalam kotak tu. Okey, boleh minum air. Okey, seterusnya ustazah masuk pada muka surat 86. Muka surat 86 ni, soalan nombor 4, ustazah nak minta Delisha Adawiyah dan juga Delisha seorang ke perempuan kat sini? Arisa tak ada Oh, Amnah adalah. Sorry, Amnah. Okey, Delisha dan Amnah on microphone baca soalan nombor 4. Amnah, mana suara Amnah? Okey, Amnah, ada berapa roti kat situ? Terima kasih, Delisha. Amnah, ada berapa banyak roti dekat situ? 9. Okey, 9 roti dikongsi oleh berapa orang? Tiga orang. Sebab Adi, Lily dan Logan ada 3. Jadi semua orang tulis 9 roti dikongsi oleh 3 orang. Dikongsi oleh 3 orang. Okey, untuk penyelesaian masalah ni, bila dia sebutkan dikongsi oleh, ada banyak barang, lepas tu kita nak kongsikan kepada beberapa orang ataupun nak bahagikan kepada beberapa orang. Operasi dekat sini ialah operasi bahagi. Bukan darab, bukan tambah, bukan tolak, tapi kena bahagi. So, bila dia sebut dikongsi oleh ataupun dibahagikan, maksudnya kena bahagi. Soalan ni boleh masuk periksa, tapi mungkinlah soalan tu dia tukar sikit. Dia mungkin tukar oren dikongsi dengan 5 orang ke. So, ada 9 roti. Ustazah tak jumpa lah gambar roti. Jadi, Ustazah guna gambar pie pun jadilah. So, ada 9 roti kat sini. 9 roti ni Ustazah buat warna-warni kat situ. Merah, kuning, biru, hijau, ungu, hijau tua, biru cair. Lepas tu pink, lepas tu ada warna oren. Mana pula roti ada warna-warni macam ni kan. Okey. Dikongsi kepada 3 orang. 3 orang tu, orang pertama Adi, orang kedua Lily, orang ketiga Logan. Okey, macam mana nak tahu setiap orang dapat berapa? Cara dia ialah 9 bahagi 3. 9 bahagi 3. So, kena buat sifir 3. Okey, sekarang ni daripada 9 roti ni, Ustazah bahagikan yang merah tu dapat kat Adi, yang kuning dapat kat Lily, yang biru dapat kat Logan. Okey, lagi Ustazah bahagikan lagi. Adi dapat 2, Lily dapat 2, Logan dapat 2. Ustazah bagi lagi. So, semua orang dapat 3. Setiap orang dapat 3. Jadi, seorang dapat 3 roti. Tuliskan ayat matematik dia ialah 9 bahagi 3 sama dengan, ni. Nampak tak kotak yang kira tu?
kotak yang kira tu kita kena tulis ayat bentuk lazim bahagi. So, jangan lupa buat sifir 3. Sifir 3 maksudnya awak kena tambah 3 banyak-banyak kali. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. So, mana satu yang 9 bahagi 3? 9 bahagi 3 ialah, tu dia. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi, tulis di ruangan kotak kira tu. Tu kira. Ruangan kotak kira. 9 dalam kotak tu buat petak. Lepas tu buat 3. Tolakkan, dia akan dapat sifar. So, jawapan akhir dia ialah 9 bahagi 3 sama dengan 3. Setiap orang dapat 3 roti. Okey, kalau ustazah tukar 9 roti tu kepada 15 roti. 15 roti dikongsi oleh 3 orang. Siapa boleh bagi jawapan? Kalau 15 roti tu nak bagi kat 3 orang, seorang dapat berapa? 5. Okey, siapa jawab tu? Khalid. Okey, dah ke? Yang ni cara nak jawab soalan nombor 4 Ustazah tunjukkan cara nak jawab soalan nombor 4. Bila ada operasi bahagi, ni bentuk lazim bahagi. Bentuk lazim bahagi macam ni. Aufa baru masuk. Alhamdulillah. Okey, soalan nombor 5. Boleh saya pergi pada soalan nombor 5? Ya, saya. Nak pergi tandas ke? Siapa ni ada? Oh, dia punya line kot masalah tu. Selalunya kalau macam tu sebab line dia sangkut sikit. Okey, soalan nombor 5. Ustazah nak minta pada Muslim dan Dani Irsyad untuk baca. So, Muslim dan Dani Irsyad, on mikrofon awak. Okey, baca soalan nombor 5. Muslim dan Dani Irsyad, silakan. Muka surat berapa? Allahu Akbar. Muka surat 86. 86. Okey, silakan Muslim dan Dani Irsyad untuk baca soalan nombor 5. Puan Aini. Okey. Dani mana Dani? Saya suruh on mikrofon baca. Okay, ada berapa biji mangga dekat situ? Daripada soalan tu Dani. Okey, so tulis 12 biji mangga. Okey, ada berapa bakul kat situ? 3. Okey, tulis 3 buah bakul kat situ. So, bila dia katakan masukkan 12 biji mangga sama banyak. Okey, bahagi untuk soalan yang menggunakan operasi bahagi, ada banyak dia punya clue dia. Tadi saya cakap kalau dikongsi, jumpa perkataan dikongsi, itu ialah operasi bahagi. Okey, kalau dia katakan kat situ, nampak tak dia tulis sama banyak ke dalam 3 buah bakul. Sama banyak maksudnya kena bahagi. Kena bahagi juga. So, siapa boleh bagi tahu Ustazah?
Macam mana? Operasi apa? Apa bahagi apa? Okay, untuk soalan nombor 5 dan 6. Soalan nombor 5 dan 6 ni awak kena selesaikan sendiri. Ustazah tak akan bagi jawapan seperti yang Ustazah sebut tadi. Ustazah hanya bagi jawapan untuk soalan nombor 4 dan nombor 1 sahaja. Nombor 2, 3, 5 dan 6 ialah kerja rumah untuk awak. Awak kena siapkan, tangkap gambar dan hantar pada Ustazah. Dan Ustazah gunakan sebagai markah ujian lisan dalam kelas, ujian lisan di dalam kelas. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6, Ustazah nak minta pada Umar Abdul Aziz dan juga Ziyad dan Zaki. 3 orang sekaligus. Umar Abdul Aziz, Ziyad, Zaki. Oh, Aish Amsyah. Dah baca belum tadi? Dah kan? Okey, Umar Abdul Aziz, Ziyad dan Zaki tolong on mikrofon. Baca soalan 6. Umar Abdul Aziz. Sebelah Umar ada Haris Ashraf ke? Oh, okey. Sudah dengar suara sebelah tu lah. Okey, tak apa. Baca je. Okey, baca terus. Aufa, okey. Aufa boleh baca terus. Aufa baca sekali. Baca soalan nombor 6. 9 plus 9 bulu tangkis. Aufa, Ziyad, Umar, Abdul Aziz dan juga siapa tadi? Ziyad. Ziyad, Aufa, Umar, Abdul Aziz. Terus baca Zaki. On mikrofon sekali. Baca. 4 orang ni on mikrofon. Baca 9 plus 9 bulu tangkis. Okey, kira baki bulu tangkis. Yang ni kita dah buat yang ni dalam bahagi ada baki. Soalan ni perlu gunakan bahagi yang ada baki tu. Okey, kena guna operasi bahagi sebab ada perkataan sama banyak. Diisi sama banyak. Ingat, kalau jumpa perkataan diisi sama banyak, maksudnya kena guna operasi bahagi. 9 plus 9 bahagi 10. So, off mikrofon. Terima kasih. Okay, cuba selesaikan soalan ni nanti di rumah. Kita baca sama-sama je. Okay, 9 plus 9 bahagi 10. So, Ustazah bagi rehat 3 minit. Ustazah akan sambung 9.45 untuk penyelesaian masalah pecahan dan perpuluhan pula. 9.45 Ustazah akan sambung pula penyelesaian masalah pecahan dan perpuluhan. So, boleh rehat, minum air atau pergi tandas. Aufa respon guna chat typing dekat chat. Amna Kaisa tolong off mikrofon. Dengar suara Ustazah Fatimah tengah mengajar tu. Okey, seterusnya kita lihat pada penyelesaian masalah untuk tajuk pecahan dan perpuluhan. Lihat muka surat 99. Dani, lihat muka surat 99. Okey, soalan nombor 1. Ustazah nak minta kepada
Okey, yang tadi 4 orang kan. Okey, Ustazah nak minta Khalid. Khalid dan juga Akil Ishraf. Khalid dan Akil Ishraf. Adli, Ustazah ada suruh Adli baca tak? Ustazah tak ingat lah. Okey, Khalid, Adli dan Akil Ishraf. Khalid, Adli dan Akil Ishraf. Baca nombor 1. Okey, yang berwarna tu ada berapa? Ha? 4? Bukan necktie dia sekali tu. Tengok kotak-kotak dia tu. Ada berapa yang berwarna? Dia warnakan 3 bahagian. So, macam mana nak tulis pecahan dia? 3 per berapa tu? Ingat tak macam mana nak buat? Kira 3 per. Okey, betul. Wow, Muslim. 3 per 8 kita kena sama kira semua kotak dia sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Kenapa 3? Sebab dia nak pecahan yang berwarna je. Yang warna je dia nak. Yang warna ada 3. So, tuliskan 3 per 8 di ruangan kotak kosong tu. Okey, soalan nombor 2, Ustazah nak awak selesaikan sendiri. Nampak tak soalan nombor 2 tu? Soalan nombor 2, 2A dan 2B selesaikan di rumah Okey, Ustazah nak dengar Akil Muhaimin, Aish Amshar dan Dani Irsyad baca soalan nombor 2. Okey, soalan A. Apa soalan A dia? Nyatakan okey, nanti awak tulis pecahan dia sendiri Yang ni kerja rumah masing-masing tau. Jangan jawab jawapan awak kat sini, nanti kawan awak terdengar. Okey, jawab sendiri di rumah, nanti tangkap gambar. Jangan lupa Okey, muka surat 100 pula. Okey, lihat muka surat 100. Muka surat 100. 100. Dani Irsyad 100, Dani Irsyad. Soalan nombor 3, Ustazah nak minta pada Ziadang. Siapa pula yang masuk balik ni? Okey, Adli, Muslim dan Zaki. Bacakan soalan nombor 3. Bacalah lagi tak apa. Tak nak baca ke? Tak nak baca, Ustazah bagi orang lain. Perpuluhan.
Okey, sekarang ni kita tahu dia warnakan 3. Okey, tulis pecahan yang belum diwarnakan. Belum warna. Ada berapa kotak yang dia belum warna? Siapa boleh bagi tahu? 7. Yes, 7. So, pecahan dia ialah 7 per berapa tu? Okey, 7 per 3. Lagi ada tak lagi jawapan lain? 7 per 10. Okey, siapa kata jawapan dia 7 per 3? Sebut saya. Okey, siapa kata jawapan dia 7 per 10? Sebut saya. Okey, so jawapan dia ialah 7 per 10. Ingat tak tadi saya sebut, kalau pecahan kena kira semua sekali. Yang warna ke, yang tak warna ke, kena kira semua sekali. Untuk bahagian yang pecahan bawah dia tu. Nombor bawah kita kira semua. 10 bahagian. Tapi yang atas tu 7 tu bahagian yang belum diwarnakan. Okey, 7 per 10. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Siapa ingat macam mana nak buat perpuluhan? 1 per 10 sama dengan 0.1. Okey, kalau 1 per 10 sama dengan 0.1, kalau 2 per 10 sama dengan 0.2. Allah, Arisa baru masuk yang Arisa. Okey, tolong bagi tahu Kak Arisa muka surat berapa? On microphone. Siapa boleh bagi tahu Arisa? Amboi. Garangnya bunyi suara tu. Okey, 1 per 10 sama dengan 0.1. Okey, semua orang tengok pada ruangan chat. Ruangan chat awak. 1 per 10 sama dengan 0.1. Okey, kalau Ustazah buat 2 per 10. 2 per 10. Dekat ruangan chat ni tak ada pecahan. So, Ustazah kena tulis perkataan. Okey. 2 per 10 sama dengan 0.2. Amboi Zaki. Banyak ni sifar dia. Okey. 2 per 10 sama dengan 0.2. Okey. Kalau 3 per 10 sama dengan berapa pula? 3 per 10. Siapa boleh bagi tahu? 3 per 10 sama dengan berapa? 3 per 10 sama dengan berapa? Okey, Akhil Ishraf cakap 0.3. Lagi? 3 per 10 sama dengan berapa? Yes, dari Syadawiyah. Okey, 0.3. Okey, so betul jawapan dia. 3 per 10 sama dengan 0.3. Okey, tengok pada soalan nombor 3 ni. Soalan yang dekat depan awak ni. 7 per 10. So, 7 per 10 sama dengan berapa pula? 7 per 10. Hamboi. Zaki, kita ni tengah rakam tau. Kelas ni. Apa yang awak tulis tu, saya dah terrakam sekali. 7 per 10 sama dengan berapa? 7 per 10 sama dengan berapa? Kalau 7 per 10. 0.7. So, Akil Muhaimin cakap 0.7. Akhil Ishraf pun cakap 0.7. Okey, kita tengok pada jawapan. So, jawapan dalam perpuluhan dia, wow, dan Isyad pun sama, Aklan Daniel pun sama, Arisa pun sama sebut. Oh, ni copy paste ke? Ni jawab sendiri ni. Jawab sendiri lah kot kan, insyaAllah. Amna Kaisa dengan Muslim pun sama. Khalid pun jawab 0.7 juga. Zaki tak tahu Zaki. Tak apalah Zaki. Kita nak bagi tahu lah ni. Okey, so jawapan dia 0.7. Ni jawapan akhir 0.7.
Yes, Aish Amshar, I can see you. Sifar 0.7. So, tuliskan jawapan awak, sifar 0.7. Tulis dekat buku awak. So, bila awak tulis 0.7, automatik dapat 1 markah kat sini. Kalau awak tulis 7/10 sahaja, tak dapat pun 1 markah. Dapat kosong. Sebab dia nak dalam perpuluhan, bukannya dalam pecahan. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Ingat soalan dia. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Kalau awak bagi dalam bentuk pecahan, dia bagi kosong markah awak. Awak kena tukarkan jadi perpuluhan. Perpuluhan macam mana perpuluhan? Dia ada titik kat tengah tu. Nampak tak ada titik? Sifar 0.7. Okay, so kerja rumah awak ialah penyelesaian masalah darab dan bahagi muka surat 85 dan 86 soalan nombor 2, 3, 5 dan 6. Penyelesaian masalah pecahan dan perpuluhan muka surat 99 dan 100 soalan nombor 2 dan 4. Tu je. Yang tadi kita dah bincangkan tadi. Soalan yang awak baca. Tu kerja rumah yang awak perlu siapkan dan awak perlu tangkap gambar bagi pada ustazah sepanjang minggu ni dan minggu depan. Ustazah bagi masa sampai minggu depan dah untuk tangkap gambar. Siapa yang bagi gambar, saya kira markah dia. Tu, tengok tu dekat kerja rumah tu. Sila lihat slide ustazah. Kerja rumah, muka surat 85 dan 86. Soalan nombor 2, 3, 5 dan 6. Nombor 85, muka surat 85 tu soalan nombor 2 dan 3. Muka surat 86, soalan nombor 5 dan 6. Okey, lepas tu muka surat 99, soalan nombor 2. Muka surat 100, soalan nombor 4. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ustazah off balik